Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada tengah hari ini. Dan insya-Allah kita akan sambung kuliah bulanan kita, yang mana kita membaca hadis-hadis yang kita petik daripada kitab Riyadhus Shalihin, kitab ringkasan Riyadhus Shalihin. Jadi tuan-tuan perempuan boleh ambil kitab yang disediakan, dan insya-Allah pada tengah hari ini kita akan baca pada muka surat 10. Tajuk takut kepada Allah dan muraqabatullah. Takut kepada Allah dalam bahasa Arab dipanggil al-khawf, takut, dan muraqabatullah. Muraqabatullah ni macam kita rasa kita sentiasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa orang kita sekarang ni CCTV lah, kan? Kita pergi mana tu, bila ada CCTV nak korek hidung pun rasa tak selesa, kan? Tetapi kita tak rasa CCTV yang kita tak boleh nak bandingkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang lebih hebat, yang ada tentera-tentera Allah yang mengawal selia kita, bukan setakat memantau, bahkan mencatat segala perbuatan, segala gerak-geri, segala perkataan-perkataan yang keluar daripada kita sendiri. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, pengarang kitab kita menyusun tajuk ini dengan memulakan firman Allah daripada surah Al-Hajj ayat 1 dan ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Allah sebut, wahai manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya gegaran hari kiamat itu suatu kejadian yang sangat dahsyat, yaitu pada hari kamu akan melihatnya, yakni gegaran tersebut. Semua wanita yang menyusu lalai daripada anak yang disusukan. Semua wanita yang hamil akan menggugurkan kandungannya, yakni sebelum sampai waktu ia dilahirkan. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu amatlah berat. Okey, apa makna ayat ni? Apa munasabah ayat ini diletakkan dalam tajuk takut kepada Allah? Dalam hidup kita ni, kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam, kan bulan lepas kita membahaskan tentang makna Islam. Bila kita Islam, maksudnya kita menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah, dengan melakukan ketaatan kepada Allah, patuh apa yang Allah suruh, meninggalkan apa yang Allah larang, dan kita sentiasa membersihkan diri kita daripada perkara-perkara yang syirik. Okey, jadi takut kepada Allah ni salah satu daripada sifat orang beriman. Sebab itulah kita tengok dalam bab dalam kitab akidah membicarakan al-khawf wal raja.
takut dan harap kepada Allah. Kita nak berjaya, nak dapat syurga Allah, nak minta Allah lindung kita, elak kita, jaga kita daripada siksaan api neraka, perlu ada dua perkara ni. Takut kepada azab Allah, takut kepada kemurkaan Allah, takut akan dosa-dosa, takut dihumban masuk dalam neraka akhirat nanti. Ini takut. Dan takut juga ibadat-ibadat kita tak diterima, takut juga dosa-dosa tak diampunkan. Ini dia masuk dalam bab takut. Orang yang takut ni tak menyelesaikan masalah. Kalaulah semua orang Islam pakat takut belaka, duduk dalam masjid, dalam surau, tak mau keluar pergi mana, kan, tak jadi kerja kita, kan? Semua pakat tak produktif, semua pakat nak duduk dalam surau, nak tidur dalam surau sebab takut, sebab keluar nanti dosa. Sebab kalau boleh nak sentiasa baca Quran, sentiasa i'tikaf, sentiasa berzikir, sentiasa istighfar. Ada sebahagian manusia macam tu. Ini dia panggil puak-puak yang khawarij, yang sentiasa takut. Sehingga kan dosa besar dianggap kafir, dosa kecil dianggap dosa besar. Tetapi dalam Islam ada satu lagi dia panggil al-raja, harap. Perlu ada harapan. Kalaulah kita nak kira semayang kita, puasa kita, zakat kita, ibadat-ibadat kita, kadang masa kita tengah buat ibadat tu bukan ikhlas ke mana pun. Kalau semayang zuhur nanti, kita dah fikir siap dah kerja pukul 2 lagi. Fikir siap dah nak balik kerja pukul 5 nanti, nak kena ambil anak dulu, ambil isteri, ambil suami. Oh, tak ada ambil suami ke no? Nampak sangat pelik ambil suami. Tapi nak ceritanya, benda tu dia mainkan kepala kita, menyebabkan ibadat kita tak khusyuk. Kalaulah kita baca hadis-hadis ataupun ayat Al-Quran yang Allah sebut, fawailul lil musallin, celaka untuk orang yang sembahyang. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sembahyang. Anak saya dia masuk pertandingan, kena hafal surah Al-Ma'un. Bila hafal tu, ustazah dia minta hafal terjemahan sekali. Dia kata, baba, sebab apa orang sembahyang celaka juga? Kalau macam tu tak payah sembahyang dah. Tengok cara budak faham. Dan cara orang yang takutkan Allah ataupun cara orang yang tak beriman, bila dia baca fawailul lil musallin, celaka untuk orang yang sembahyang. Neraka wail, neraka wailun itu adalah neraka. Dalam kitab tafsir menyatakan berdasarkan hadis Nabi yang sahih, wail ialah al-wadi fi nar, satu lembah di dalam neraka, tempat yang rendah di dalam neraka. Bila kita baca ayat yang macam tu, padahal pada ayat tersebut Allah sebut alladzina hum an salatihim sahun, celaka untuk orang yang sembahyang ialah mereka yang lalai ketika melaksanakan solat, lalai ketika sembahyang. Alladzina hum yura'un, begitu juga mereka yang celaka ketika sembahyang ni. Untuk orang yang sembahyang ni, apabila sembahyang tu dalam keadaan nak menunjuk-nunjuk. Kalaulah orang yang sentiasa takut, dia kata aku malas nak sembahyang, buat apa? Sembahyang masuk neraka juga, kan? Perlu ada harapan. Harapan ni dia nak positifkan balik ketakutan kita kepada Allah. Harapan inilah yang menyebabkan kita ni tak apalah semayanglah, mudah-mudahan Allah terimalah sekadar mana yang okey. Sebab tu harapan ini kita harapkan mudah-mudahan Allah terima ibadat kita, mengharap mudah-mudahan Allah bagi pahala kepada kita, mengharap supaya Allah bagi rahmat, keredaan kepada kita, dan kita harapkan supaya kita boleh masuk dalam syurga pada hari akhirat nanti. Ini harap. Ayat yang kita baca di sini ialah Allah suruh takut kepada Allah. Allah kata ittaqu rabbakum, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, hendaklah kamu takut kepada Allah. Lalu Allah sebut takut kat mana? Inna zalzalata as-sa'ati syai'un 'azim, sesungguhnya gegaran hari kiamat nanti sesuatu perkara, syai'un azim, perkara yang amat dahsyat.
Kita mungkin tak sempat dengan umur dunia sekarang ni, rasanya kita mati lebih awal daripada kiamat. Mungkin tak ada pun hidup sampai 1000 tahun. Doa lah mati muda. Mati muda. Bukan mati muda, mati yang mana Nabi ajar kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min an arudda ila arzalil umur. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah perlindungan kepadaku daripada aku dimatikan dalam keadaan umur yang hina. Umur yang hina ni, tua yang lampau, tua yang terlebih tua, yang kalau bahasa kita kan nyanyok lah. Arzalil umur yang hina ni, tua yang nyanyok, kan menyebabkan susahnya kita, menyebabkan orang yang nak jaga kita tu jadi susah. Sebab tu Nabi ajar doa ni. Kita tengok Nabi sering mati umur 63. Okey, jadi Allah sebut dalam ayat ni, hari kiamat tu sesuatu yang amat dahsyat. Zalzalah. Kan kita tu baca iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi itu digegarkan, apabila bumi itu berlaku gempa. Kita kat Malaysia kita tak asal. Ayat iza zulzilatil ardu zilzalaha, bila berlaku di negara, bila dibaca di negara yang berlaku gempa, memang terasa gegaran dia, terasa ayat tu. Kita baca ni kita tak rasa. Sebut zalzalah, gempa bumi, kita tak rasa. Kan baru ni ada kawan tu kat Sabah, masa peristiwa pada pun Gunung Kinabalu kan, gegaran, rasa. Padahal kita ni belajar geografi, Malaysia ni berada di luar lingkaran api Pasifik. Kita belajar tingkatan 1, 2, 3 dulu geografi, Malaysia ni selamat. Cuma hak kurang selamat sikit Borneo. Tetapi Borneo tu pun tidak ada lingkaran api Pasifik, cuma dia berada di berhampiran dengan Filipina. Filipina dia ada gempa bumi, dia ada gunung berapi. Borneo tak ada. Sebenarnya Malaysia tak ada. Kan? Tetapi kita akan jadi masalah juga, negara-negara berhampiran negara Malaysia adalah berada di kawasan lingkaran api Pasifik yang mana terdedah kepada gempa bumi, terdedah kepada gunung berapi. Kan? Macam kita terjerebu hak berlaku 2-3 hari ni, pakat demam belaka. Ini kesan daripada negara-negara jiran kita. Dan alhamdulillah bagi hujan, jadi hilanglah jerebu ni, alhamdulillah. Okey, bila Allah kata lagi, yauma tarawnaha, pada hari berlaku kiamat itu kamu akan lihat, tazhalu kullu murdi'atin amma ta'an. Kamu akan lihat bagaimana seorang ibu sedang menyusukan anak. Pegang macam ni kan, tengok ibu menyusu kan, letak kau ni ataupun letak kau ni kan, ikutlah kan. Tengok sebelah mana dia nak hisap. Ibu yang menyusukan anak, kalau dia menyusu tu dia pegang kemah. Ibaratnya ibu yang pegang anak ketika menyusu tu dia pegang bayi kemah. Jarang sangat ada ibu menyusu terlena terlepas anak. Kecuali terlepas tu memang sama-sama tidur lah. Kadang mak hak menyusu ni tidur awal lebih pada anak kan. Tanya ustaz tahu mana bini kita duk menyusu kan. Okey, jadi Allah sebut ibu yang sedang menyusukan anak, hari berlaku kiamat terlepas anak, tak cara ke anak. Buat tahu maksudnya? Ikut hang lah soalan. Kalau ayat utara, ikut hang lah nak macam mana. Yang penting mak dapat selamatkan diri, hang ikut hang. Soalan tak fikir pun dah. Sebab gegaran kiamat itu punya dahsyat. Dan Allah kata lagi, wa tadhu kullu zati hamlin hamlaha. Dan ibu yang sedang mengandung, sedang hamil, pada ketika tu dengan dahsyatnya gempa bumi yang berlaku kiamat itu, gugur kandungan. Perempuan bila terkejut, kandungan akan keluar. Kan? Tambah-tambah kandungan yang tak sampai 2 bulan itu cukup mudah kan untuk nak gugur. Wa taranna tasukar, dan kamu akan lihat bagaimana manusia ini semua pakat jadi mabuk. Ayat ni bila kita baca, kita hidup zaman sekarang, ayat yang sama akan dibaca orang yang sedang menghadapi kiamat.
Hari berlaku kiamat kita baca wa taranna sukara, kamu akan tengok manusia semua mabuk. Perkataan sukara di sinilah keluarnya perkataan sakratul maut. Kita dengar sakratul maut, kan dulu ada nasyid sakratul maut, kan bunyi takut kan, cara lagu tu hebat kan. Lagu Muslim Putih. Ya. Saya pergi lepas ni buka YouTube, tekan Selimut Putih, ya. Keluar lagu tu. Qasadnya sah-sah. Ya. Okey, wa taranna sukara wa ma hum bisukara. Kamu akan lihat manusia semua jadi mabuk. Orang yang hampir nak mati, sakratul maut, semuanya mabuk. Semuanya mabuk. Sebab tu dia jadi macam orang yang sedang koma, orang yang hampir nak mati ni. Dia tak sedar dah, dia separuh sedar. Sebab tu agama anggap orang yang hampir nak mati, orang tu orang mabuk. Sebab itulah Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kata laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarlah orang yang ketika sakratul maut, orang yang hampir nak mati dengan la ilaha illallah. Nabi tak suruh pun kita ajar. Ni kadang kita tengok anak ajar mak suruh mengucap, mak mengucap, mak mengucap, mak pun sebut mengucap. Kan? Mak dia mabuk masa tu. Kan? Ada pula mak mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, mak dia pun dah hujung nyawa. Orang yang asma, orang yang hampir nak mati, orang yang tak menapah ni, dia nak ucap macam mana? Kan? Nak sebut asyhadu pun tak keluar. Kan orang yang hampir nak mati. Tetapi tengok bagaimana Nabi memudahkan keadaan, nak ajar orang yang hampir nak mati memadai satu saja kalimah syahadah, la ilaha illallah. Orang yang nafas pendek pun sakat la ilaha illallah, dia berada di penghujung nafas dia hampir nak mati. Pergi ke telinga dia, la ilaha illallah, dia pun la ilaha illallah. Lepas tu dia pejam mata, lepas tu pak dia buka balik, tak mati lagi dah. Kan kadang kita terkejut, kita ingatkan mati dah, lepas tu dia buka balik, dia kata ambil air mak dah agak, kan? Sebab orang tidak mati ni dia ada penghujung dia buka mata last, biasa dia minta air. Tu biasanya, sebab tu kalau kita ikut orang tertua pergi ziarah orang yang hampir nak mati ni, kadang dia pegang, dia tengok tu tengok kaki, tengok belakang dia tu nampak nak mati dah tu, last lah tu. Kan? Kadang saya tengok ayah saya dulu pergi tengok pak saudara tu, dia buat masuk tangan bawah belakang. Kan kita tulang belakang kita dia melengkung, kita boleh masuk. Kan boleh masuk. Tapi orang hampir nak mati ni, tulang belakang dia tak ni dah, dia jadi sama. Itu penghujung. Penghujung. Kecuali badan dia berat sangat tu jadi macam tu juga, kan? Okey, walakinna azaballahi syadid, dan Allah kata sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu amatlah berat. Kita kata berdasarkan ayat ni, kita nak simpulkan, Ustaz, ayat ni cerita tu nak kiamat, kita lambat lagi. Kita kena ingat, kematian kita adalah kiamat kecil. Kematian kita adalah kiamat kecil. Kita tak tahu kita mati macam mana. Mungkin orang yang mati tsunami, orang yang mati tsunami tu, dia rasa kiamat dah tu. Kan? Bila ombak datang hempas dia, dia kena hempas. Kita tengok kat Pulau Pinang tu, kan, Batu Peringgi, dia hempas dari pantai tu, kena ke dinding hotel, mati kat situ. Kan, jadi orang yang kawasan tinggi boleh tengok bagaimana orang yang dihempas dengan ombak. Orang hak mati pada hari tsunami, memang dia rasa dunia ni dah kiamat. Kan? Rupa-rupanya tak kiamat lagi, kita boleh hidup macam biasa. Tapi kematian untuk setiap seseorang adalah kiamat. Dan kita tak tahu mati kita macam mana. Dan ini sebahagian daripada tajuk ni, takut kepada Allah. Seperti kita takut bagaimana kita akan dimatikan oleh Allah. Mati aksiden kah, mati jatuh bangunan kah, mati gempa bumi kah, kita tak tahu mati macam mana. Kan? Orang yang MH370, orang yang MH17 mati itu kita yakin dia rasa kiamat dah. Kan? MH17
Kalau terbang tu atas angin tu, tiba-tiba kena apa dia? Lubang tu kena apa? Lubang tu kan? Hancur kan? Tadi imam besar masjid besi salah seorang yang pergi mandi jenazah, hancur semua, hancur. Tak tahulah jenazah hak ambil itu, tak tahulah jenazah bercampur semua lah, hancur terus kan. Setakat ambil serpihan-serpihan kan. Sebab tu balik Malaysia ni memang bila masuk dalam kotak tu dia tak bagi buka dah, sebab tak ada nak tengok pun kan. Tapi anggap itulah, dia anggap adalah kubur untuk dia, tanda ingat untuk orang yang hidup. Kalau nak kira bukti DNA, tak tahulah bercampur habis lah jenazah tu. Hasilnya mungkin hak Islam ni duduk dalam kubur kan, yang hak kafirnya kena bakar, mungkin dah tertukar habis lah, tak tahu. Tapi di sisi Allah sama je penilaian kan. Hak mati itu semua berada dalam alam barzakh, tak kira duduk dalam perut harimau ke, dalam perut buaya ke, duduk dalam perut dalam kubur ke, mati hancur ke, di sisi Allah malaikat munkar dan nakir ada soal jawab dia. Okey, seterusnya Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qatt, faqala law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaytum katsiran. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين. Apa makna hadis ni? Hadis ni Anas bin Malik. Anas bin Malik ni antara sahabat yang paling rapat dengan Nabi, paling kerap duduk dengan Nabi. Abu Bakar ni rapat dengan Nabi dah, tetapi Abu Bakar As-Siddiq meriwayatkan hadis tak sampai 400 hadis. Anas bin Malik antara top 5 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah, Anas bin Malik, Aisyah radhiyallahu anha ni top 3 paling banyak meriwayatkan hadis. Sahabat-sahabat utama yang khalifah 4 tu tak banyak hadis yang diriwayatkan. Okey, jadi Anas kata pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan suatu khutbah. Beliau berkhutbah kepada kami dengan khutbah yang tidak pernah kami dengar sebelum ni. Agak sayu. Bila Rasulullah bagi khutbah tu kami rasa lain. Rasa macam Rasulullah ni macam tak lama dah. Rasa macam Rasulullah ni dah hampir dah dekat dah tempoh wafat baginda. Rasa sesuatu. Faqal, antara isi khutbah baginda kata, lau ta'lamuna ma a'lam, sekiranya kalian mengetahui apa yang saya ketahui, niscaya kalian akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Lau ta'lamuna ma a'lam, kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu, tentulah kamu akan sedikit gelak, sedikit ketawa, wala bakaitum katsira, dan kamu akan menangis dalam banyak masa kamu. Sebab tu dalam Al-Quran Allah sebut falyadhaku qalilan waliyabku katsira. Hendaklah kamu falyadhaku qalilan, hendaklah kamu ketawa dan jumlah yang sikit. Maksudnya agama ni bukan agama yang kolot, bukan agama tak bagi ketawa. Agama apa sebut falyadhaku, hendaklah kamu gelak, hendaklah kamu suka, hendaklah kamu senyum. Qalila, jangan banyak sangat. Ni sampai setiap malam Maharaja Lawak ni tak jadi kerja lah. Kan? Nasib baik Maharaja Lawak pun setakat 3 bulan ya, kan? Wal yabku katsira, hendaklah kamu teriak banyak. Susah kita nak nangis sebenarnya. Kita hak lelaki ni tak tahu dah menangis masa mana kan. Bini mati begitu buat tak tahu kan. Orang tu menangis lah, dan menyatakan pada itu Ustaz lah, aku dia kita mahu ada mak betul. Kan? Tapi nak ceritanya kadang manusia ni mudah menangis apabila tengok drama. Ni tengok drama suami sotong, suami kincik sotong pun teriak.
kan, sedih tengok suami sotong tu, kan, tengok isteri tu separuh masa hak tu pun menangis, kan. Kalau orang kata tu, aku tengok cerita Venus Star tu, Allahu Akbar, kan, boleh menangis. Boleh tengok cerita Bobby tu, kan, bila hero dengan heroin terpaksa terjun last sekali, sedih orang takut, padahal yakin hero mesti dapat heroin punya. Nah, tahu dah cerita tu, mainlah cerita tu, bahasa mana, cerita tu untuk bangsa mana pun, last sekali mesti hero dapat heroin. Cuma jarang sangat hak hero matinya, kan, jarang sangat, kan. Hak hero matinya hanya bab itu je, mati hak lain tu pada sebab ada tuah, kan. Tapi nak ceritanya, agama bukan agama yang kolot. Bukan kata sentiasa kita nak kena sentiasa menangis. Sentiasa menangis tak jadi reja kita, kan. Tetapi hadis ini menyedarkan kita tentang jangan banyak sangat seronok. Itu je. Jangan seronok tu melampau. Bisa-bisa, kalau ayat kita kan, bisa-bisa sudah lah, kan. Kita pun tak seronok sangat, kan. Hak jenis hak buat lawak tu pun tak sentiasa buat lawak pun, dia pun habis modal ke buat lawak, kan. Sebab tu kita tengok hak Maharaja Lawak Mega pun, dia pun terkeluar juga. Sebab ada hari buat lawak tak jadi, kan. Padahal Maharaja Lawak dah buat lawak tak jadi, orang tak gelak, kan. Maksudnya tak sentiasa jadi. Tapi nak cerita di sini bagaimana khutbah Nabi SAW sehingga kan memberi kesan kepada para sahabat. Faghatta ashabu Rasulillah, maka para sahabat baginda bila dengar Nabi kata macam tu, pakat tutup muka belakang, lahum khanim, pakat teriak teresa-esa. Kan kalau kita seolah macam tu, dia panggil khanim bahasa Arab, kan. Payah sebenarnya, kan. Sebab tu 7 golongan yang Nabi sebut, sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang mana pada hari kiamat mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada naungan selain naungan Allah. Antaranya satu golongan daripada 7 tu, rajulun zakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Seorang lelaki atau perempuan yang duduk seorang-seorang berzikir, ingat Allah, istighfar, fafadat 'ainah, mengalir air mata dia. Hak tu tak boleh nak buat kita, kan? Mengalir air mata dia, kenang dengan dosa dia, dengan fasik dia, dengan banyak benda hak dia tak ikut arahan Allah, kan. Banyak dosa, pahala yang tak banyaknya. Bila dikenal tu akhirat nanti, alam barzah nanti macam mana, bagaimana dia nak berdepan dengan Allah Ta'ala. Fafadat 'ainah, mengalir air mata dia, kan. Sebab itulah 7 golongan ni, kalau boleh kita Google lah ni, Google print besar-besar, buh dalam frame, pelekat kat dinding tu, kan. 7 golongan yang mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Pemimpin yang adil, kan. Lepas tu lelaki yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Bila dia sedekah, tangan dengan tangan kanan, tangan kiri tak tahu, kan. Ada lagi golongan isterinya, seorang pemuda, seorang pemudi yang besar dalam taat kepada Allah. 7 golongan tu, kan. Baru kita nampak hak mana yang kita rasa kita boleh masuk salah satu daripada 7 grup tu. Dapat 2-3 pun jadilah daripada 7, kan. Kalau tak dapat semua pun. Okey, hadis yang seterusnya. Okey, hadis ni agak panjang. Saya rasa tak padan dengan masa kita yang berbaki 5 minit lagi. Okey, mungkin sebagai muhasabah kita, mungkin saya simpulkan dengan kita yang hari ini dah berapa hari bulan Zulkaidah dah? 24 hari. Kita ingat 23-24 ni hak bulan Masihi je, start gaji, kan. Kalau bulan Hijrah ni tak ingat, saya pun tak ingat juga. 24 kan hari ni 24
baki kita nak raya haji lebih kurang 17 hari lagi. Kalaulah 17 hari nak raya tu Aidilfitri, rasanya kita ni dah rasa semarak, dah semangat nak raya puasa, nak raya Aidilfitri. Raya haji orang buat tak tahu. Sebab apa? Sebab istilah penggunaan raya haji itu tak tepat. Patut bukan raya haji, sebab orang buat haji tak raya. Orang buat haji tak raya. Siapa yang ada pengalaman buat haji sini, pagi hari raya kita duduk tunggu masa nak pergi melontar Jamrah Kubra. Dan tak ada semayang raya di Mina. Semayang raya hanya di Mekah, di Masjidil Haram. Ramai jemaah berada di Mina, tak ada raya haji. Patutnya istilah itu ditukar. Aidil Adha maksudnya raya korban. Patutnya kita nak kena semarak masyarakat kita untuk buat korban. Kan? Kena buat korban. Sebab dia raya korban ni, dia agung daripada buat korban sebenarnya. Kalau orang tak buat korban, dia tak rasa raya. Kan? Dan raya korban ini, dia lebih agung daripada raya Aidilfitri. Jadi saya cadangkan untuk para jemaah berakyat ni kita raya Aidil Adha ni, cuba kita buat sebulan pula. Kan? Baru semangat sikit kan. Ni kita dah buat raya Aidilfitri sebulan. Kan? Baru ni ada masjid tu, dekat masjid wilayah. Kita tanya imam dia, ini awak lajak sampai bulan Zulkaidah buat Aidilfitri ni? Dia kata, tak Ustaz, kami kira masjid kami buat jamuah raya pada 36 Syawal. Rupanya dia buat 6 Zulkaidah, tapi sebab nak bagi nampak Syawal juga, dia panggil 36 Syawal. Allahu Akbar. Punya orang kita di kalau raya Aidilfitri punya lajak dia kan. Dan satu lagi, kita kira macam ni lah. Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim, untuk sebagai muhasabah kita. Man kana lahu sa'ah, Nabi kata, man kana lahu sa'ah wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Nabi kata, siapa-siapa yang berkemampuan dan dia tak buat korban, jangan duk mai dekat tempat sembahyang kami pada pagi hari raya. Ini ancaman, amaran Nabi kepada para sahabat. Siapa-siapa yang mampu buat korban, tak buat korban pagi raya, jangan duk mai dekat sembahyang raya sekali dengan kami. Tempat kita mungkin dia kata, jadi Ustaz tak apalah, kami tak pergi mayang basah masjid Ustaz, kami mayang masjid lain. Kan? Kami mayang masjid lain. Tapi nak ceritanya, ini bagi orang yang mampu. Masih ada ruang untuk kita masuk bahagian di mana-mana tempat. Ya. Kadang mungkin duit kita, kewangan kita tak cukup, sebab kami nak menghati satu bahagian lemu. Kambing pula 800, 900, lagi mahal kambing. Nak murah mudah je, beli anak kambing. Memang murah, tapi dah pun tak cukup umur pula kan? Sebab korban ni hukum dia sama macam akikah dari sudut pada matang tak matang, kambing, lembu ataupun unta kan? Tak mampu, kita cari tempat yang kita mampu. Sekarang ni ada Kemboja kan, saya pernah pergi ke Kemboja, ada masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di Kampung Cap. Allah boleh tengok kampung dia, Allahu Akbar. Zaman kita atau sebelum merdeka dulu kan? Masa kami pergi rombongan tu makan buah keriang kan? KL mana ada buah keriang kan? Buah keriang kan? Tiang. Lepas tu makan buah bonyok. Itu cara dia sambut tetamu. Kita sambut tetamu burger, pizza. Hebat kita kan? Ni buah keriang. Maksudnya zaman baru. Hak kita budak-budak duk berlari, duk naik ke pokok terjun sungai. Kan, duk mencap pelung, kat utara dia mencap pelung tu. Kan? Tempat dia tu, kira betul lah kata mufti dia, kami kat Kemboja ni setahun sekali je nak makan daging. Jadi saya cadangkan, sebab tadi saya dengar sahabat saya yang duk rakyat ni, rakyat pun ada buat korban di Kemboja. Cuma saya tak tahu dah penuh tak penuh lagi. Kalau dah penuh dah, saya cadangkan di Masjid Bangsa pun masih lagi ada kekosongan. Boleh daftar satu bahagian kita ambil RM300. Ni bukan masuk kat saya ni. Kita pergi buat korban di Kemboja dan di Kemboja. Yang akan bawa apa dia? Yang wakil dari Masjid Bangsa ke Kemboja tu Tan Sri Rashid.
bekas pengurusi SPR dulu. Kalau tak percaya lagi kat dia, tak tahulah. Kan? Okey, saya rasa sekadar itu saja. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan, mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan selamat menyambut Aidil Adha, dan selamat menjalani ibadah korban. Mudah-mudahan pengorbanan kita dengan kesembelih korban membawa keberkatan, membawa 1001 keberkatan kepada kita. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.